pertama sekali. Yang ni senang nak buat lah. Kalau korang cakap korang tak mampu nak buat ni, saya pun macam confused sebab dia memang teramat mudah untuk buat yang ni. Okay, what you have to do is kurangkan saiz pinggan hidangan tu. Okay, so kalau selama ni rasa macam pinggan hidangan tu besar kan, apa kata anda try kurangkan ataupun beli pinggan yang lebih kecil. Okay, sebab obviously lah kan, bila kita kurangkan pinggan, kurangkan saiz pinggan hidangan tu, automatik lah kuranglah makanan yang kita makan. Dan itu sebenarnya salah satu jalan yang paling mudah untuk anda mula kurangkan portion makanan yang anda nak makan tu. Sebab bila kita punya saiz pinggan hidangan tu dah semakin kecil, secara automatik kita punya portion makanan pun akan makin kecil juga. Okay, so itu yang paling mudah yang anda boleh buat. So I think untuk yang ni sepatutnya kalau hari ni belum dinner lagi, dah boleh mula kot. Malam ni juga boleh mula. Kalau dah dinner, apa kata esok tengah hari dah boleh mula. Sebab senang je ni tak susah. Just nak adjust saiz pinggan hidangan je, daripada mungkin pinggan hidangan yang biasa kita makan, sekarang ni kita nak kecilkan saiz pinggan hidangan tu supaya kita boleh kontrol dan kawal portion pemakanan tu untuk portion yang lebih sedikit. So secara tak langsung dia boleh kawal anda punya pemakanan, dan hopefully ni salah satu orang kata langkah yang amat mudah untuk anda susun anda punya diet ke arah gaya hidup yang lebih sihat dan apa-apa je lah impian yang mungkin anda ada untuk anda punya target nak capai berat badan impian tu. Okay, so itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah ini berbalik kepada tips pemakanan suku-suku separuh. Okay, di mana tips kedua sebenarnya dia fokus pada apa pula yang kita letak dalam pinggan hidangan tadi tu. Kalau pertama tadi kita dah fokus untuk kita kurangkan pinggan hidangan, kita dah kurangkan saiz pinggan hidangan tu kan. So yang kedua ni kita fokuskan pula apa pula yang kita nak letak dalam pinggan hidangan tu. Takkanlah kalau kita dah kecilkan saiz pinggan hidangan tapi nak makan secara melantak pun tak boleh lah juga kan. Sebab kan saya pernah cakap, semua benda perlukan pengorbanan. Kita tak boleh macam kita nak sesuatu tapi kita tak buat apa-apa, tak boleh macam tu. Alright, so maksudnya tak ada macam tak nak ubah apa-apa tapi nak juga kurus, tak boleh lah macam tu. So kalau anda nak something, anda nak ubah sesuatu dalam hidup, korang nak ubah something dalam hidup, benda tu kena datang dengan tindakan, betul tak? So tindakan yang anda boleh ambil adalah apa yang saya kongsikan hari ini. Ini tindakan-tindakan mudah yang sepatutnya korang tak jadikan alasan kata tak boleh lah, MK tak mampu nak buat juga. Kalau macam tu something wrong somewhere. Sebab apa yang saya nak bagi ni memang mudah dan korang memang patut boleh buat anytime. Esok pun dah boleh mula. Okay, so berbalik kepada tips kedua tadi, apa yang kita nak masukkan dalam pinggan hidangan tadi tu kan. Okey, pinggan hidangan tadi tu kita akan makan ikut cara pemakanan pinggan sihat Malaysia ataupun suku-suku separuh, di mana separuh daripada pinggan hidangan tu kita akan penuhkan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, so kat situ pun kita dah akan kontrol dah portion kita punya karbohidrat dengan karbohidrat lah, especially sebab karbohidrat ni dia bukanlah punca kegemukan, tapi bila kita ambil secara berlebihan tanpa kawalan, dia boleh jadi punca kenapa berat badan kita meningkat. So bila kita amalkan cara pemakanan pinggan sihat Malaysia ataupun suku-suku separuh ni, dengan izin Tuhan dia boleh membantu dalam proses untuk anda kontrol anda punya portion makanan, dan secara tak langsung akan bantu juga dalam proses penurunan berat badan tu. Okey, so apa yang anda perlu letak dalam pinggan tadi tu? Separuh anda letak buah-buahan dan sayur-sayuran, suku anda letak karbohidrat, iaitu biasanya nasi lah sebab tu memang makanan ruji kita kan dekat Malaysia. Lepas tu third boleh letak third punya portion tu kan, separuh is sayur-sayuran dan buah-buahan, suku is
nasi ataupun karbohidrat. Suku lagi ni protein. Protein ni macam lauk kita lah biasanya kan. Ayam ke ataupun ikan goreng, ikan bakar, apa-apa je yang orang kata dia adalah orang kata sumber daripada protein. Okey, so saya harap anda jelaslah apa yang kena ada dalam pinggan hidangan yang kita dah kecilkan tu. Separuh sayur-sayuran dan buah-buahan, suku adalah karbohidrat ataupun ialah biasanya nasi, dan suku lagi adalah protein. Alright, so itu adalah daripada segi apa yang anda kena makan. Kalau anda nampak apa yang saya terangkan ni, sebenarnya korang still boleh makan macam biasa. Nasi tu still boleh makan, lauk still boleh makan, sayuran dan buah-buahan pun still boleh makan. Cuma sekarang ni kita tengah adjust portion ni jadi portion yang terbaik supaya anda punya kalori harian tu akan jadi optimum untuk penurunan berat badan tu berlaku. Okey, itu berkenaan apa yang nak letak dalam pinggan tu. Okey, sekarang ni masih dalam topik yang sama, masih dalam tips yang sama, iaitu cara pemakanan tu. Macam mana cara kita nak makan? So kita kena mulakan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan dulu. So biasanya kan kalau kita nak makan apa-apa, kita terus akan makan nasi dulu kan. So kali ni saya nak ajar anda macam mana nak makan dengan cara yang mana kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan tu dulu. So kiranya bila anda dah penuhkan dah pinggan anda tu dengan separuh tu buah-buahan dengan sayur-sayuran, dan suku tu dengan nasi, dan suku lagi dengan protein. Sekarang ni bila anda dah nak makan, dah baca doa, lepas tu nak makan kan. So apa yang anda kena makan dulu? Anda start makan tu dengan sayur-sayuran dan buah-buahan tu dulu. Okey? Boleh? Okey. So kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila anda makan sayur-sayuran dan buah-buahan dulu, anda akan kenyang dalam 30 ke 40%. So bila anda dah kenyang dalam 30 to 40%, so jumlah nasi tadi tu, jumlah karbohidrat yang suku tu memang cukup, dan lauk yang suku pinggan tu pun akan cukup. Dan percayalah, anda akan rasa sangat kenyang kalau anda makan dengan cara ni. Tak perlu rasa macam takutlah NK nanti kalau makan macam ni takut lapar. Takkan. Saya boleh bagi jaminan kalau anda ikut cara pemakanan yang saya cadangkan ni, dengan izin Tuhan, takkan lapar, takkan ada cravings, berat badan tu lagi akan turun, lagi ada. Naik tu memang takkan, boleh dikatakan takkan mungkin berlaku kalau anda betul-betul ikut. So, ingat Pinggan Sihat Malaysia tu, mula-mula tips pertama tadi, saya kata kita kena kurangkan saiz pinggan kita kan. Lepas tu, dekat pinggan tu kita nak letak apa? Kita kena letak separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Suku kita letak nasi, suku lagi kita letak protein. Lepas tu bila kita nak mula makan, kita kena mulakan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan dulu. Okey. Lepas tu mungkin separuh daripada sayur-sayuran dan buah-buahan tu kita dah makan dulu, baru kita makan nasi dengan makan protein. Okey. Sebabnya saya dah terangkan tadi, bila kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan ni dulu, kita akan rasa kenyang sebab 30 ke 40% kapasiti daripada perut kita tu dah dipenuhi. Okey, itu satu. Satu lagi, bila kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan ni dulu juga, dia akan bantu proses pencernaan dan perlawasan yang juga penting untuk kita lose weight, untuk kita macam mana orang kata, untuk kita bersihkan toksik-toksik daripada badan kita kan. Semuanya tu orang kata akan memainkan peranan bila kita startkan kita punya meal dengan sayur-sayuran dan buah-buahan dulu. Okey, itu yang kedua, tips kedua. Alright, tips ketiga adalah minum air yang secukupnya. Okey, ini pun sangat mudah nak buat. Okey, sebelum daripada ni, sebelum ni saya pernah kongsikan kan, air tu kita kena minum pada kadar yang mencukupi sebenarnya. Okey, memang ada orang kata macam ada setengah-setengah coach yang akan cakap untuk setiap 25 kilo kita kena minum 1 liter dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia tak perlu, tak wajib pun. Kita kena minum ikut keperluan badan.
Okey, kalau katakan hari tu macam kita ada pergi gym, kita ada banyak lakukan aktiviti-aktiviti yang mengeluarkan peluh, mungkin on that day lebih banyak air diperlukan. Kalau kita tak ada buat apa-apa, mungkin jumlah air yang diperlukan tu tak sebanyak itu. Tapi untuk membolehkan anda punya proses badan tu berjalan secara optimal, berjalan lancar, okey, tak ada apa-apa gangguan dalam sistem badan kan. Apa kata kalau anda cuba untuk disiplinkan diri, satu hari tu minum at least 6 ke 8 gelas. Okay? Itu adalah orang kata amalan yang terbaik lah. Dia boleh balance. At least macam membantu penghadaman, membantu pencernaan, dan everything dalam badan kita pun kita tahu kan 70% komposisi badan kita is cair kan. So bila kita minum air yang cukup ni, dia akan sangat membantu untuk proses keseluruhan badan kita tu, aktiviti badan kan, semua proses kimia dalam badan tu dia berjalan dengan lancar dan efektif, dan kesihatan kita pun berada pada tahap yang terbaik. Okey, so minum air tu kena cukup. Okey, so seperti yang saya galakkan 6 ke 8 gelas sehari tu untuk balancekan semula. Tak semestinya kita nak kena minum sampai 1-2 liter ataupun 3 liter kalau kita tak mampu ataupun rasa benda tu terlalu banyak kita nak kejar. Just mulakan dengan 6 ke 8 gelas sehari. Okey, juga nak maklumkan bila anda minum air yang cukup ini, dia membantu buah pinggang untuk berfungsi dengan lebih optimum. Pembakaran lemak akan berlaku dengan lebih efektif. Dan satu lagi juga, kalau anda minum air yang cukup sepanjang hari, anda amalkan untuk minum air kan, anda takkan cepat rasa cravings untuk benda-benda manis. So secara tak langsung anda pun akan kontrol anda punya pemakanan. Okey, dan itu pun akan membantu juga proses pelangsingan dan proses penurunan berat badan itu.